Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. Okey guys, sebelum saya mulakan kisah ni, saya nak tanya kepada korang semua. Pernah tak korang jadi situasi yang macam ni? Contohnya, korang nampak kawan korang dekat dalam rumah. Alih-alih tahu rupanya kawan korang sebenarnya kat tempat lain, bukan dalam rumah tu. Yang mana yang korang nampak tu bukan kawan korang. Pernah tak korang alami situasi macam ni? Jadi untuk kisah kali ni, saya akan datangkan dua kisah berkenaan dengan pelanduk dua serupa. Maksudnya pelanduk dua serupa ni bukanlah kembar ke apa. Maksudnya macam situasi yang saya katakan tadi lah. Kita nampak orang yang kita kenal ada dekat depan kita, walhal sebenarnya itu bukan dia. Orang yang original punya ada kat tempat lain. Yang depan kita tu kopi ori. Okeylah, tanpa beringah masa lagi, marilah kita pendengarkan kisah yang pertama. Let's go guys. Okey. Kisah yang pertama ni berlaku kepada Naim. Naim bagi tahu waktu kejadian ni berlaku, dia masih lagi di darjah 5. Yang mana waktu tu sekolah dia dengan beberapa sekolah yang lain yang ada dekat daerah dia. Waktu tu saya nak bagi tahu, dia ni duduk dekat Perak, datang daripada Perak. Okey. Waktu tu sekolah dia dengan beberapa sekolah yang lain sedang mengadakan perkemahan unit beruniform untuk pengakap. Yang mana dia orang perlu berkemah berkamp dekat dalam hutan. Selama 3 hari 2 malam dia kata, tak silap. Sebab kejadian ni pun dah lama. Waktu tu pun dia masih lagi sekolah rendah. Sekarang pun dia dah kerja dah kahwin dah pun. Okey, balik pada kisah tadi. Waktu kejadian dia berlaku, dia kata waktu tu dia dengan tim dia sebab dekat sana biasalah kan, dia orang akan didividkan dengan beberapa tim. Waktu tu dia pula kena jaga dekat kawasan perkemahan dia tu. Maksudnya adalah tim yang kena keluar, yang nak kena cari kayu api apa dia semua. Dia pula kena jaga dekat kawasan camp dia tu. Tengah dia duduk jaga-jaga kawasan camp dia tu, tiba-tiba dia nampak salah seorang daripada kawan dia ataupun teammate dia, yang dia bagi nama sini, saya tak tahu ni nama betul ke tak. Tapi saya tukar je lah nama dia. Nama dia, saya bagi nama dia adalah Kamal. Okay. Dia nampak Kamal ni berjalan, sembrono dia aja pergi menghala ke arah hutan seorang diri. Dan si Naim ni bila nampak kawan dia si Kamal ni pergi sembrono menghala ke hutan seorang diri, yang mana kawan dia si Kamal ni sepatutnya duduk dekat tempat perkemahan tu dengan dia sekali. So, bila dia kawan dia nampak yang si Kamal ni relax je pergi masuk menghala ke arah hutan yang tebal tu, menjauhi kawasan camp dia orang, si Naim ni pun apa lagi, daripada belakang dia bangun dan dia kejar lah si Kamal ni. Maksudnya Kamal ni jalan dia laju, dan si Naim pula kejar si Kamal ni. Tapi dia heran, dia kata Kamal tu cuma jalan laju, dia pula berlari mengejar si Kamal ni. Tapi dia macam tak nak kejar si Kamal ni. Daripada sambil dia berlari tu, dia panggil lah, Kamal, Kamal, kau pergi mana tu, Kamal. Dia jerit-jerit. Tapi Kamal tu badek je, kau terus dia jalan sampai masuk ke dalam semak. Dan bila dah dekat dengan kawasan hutan tebal, dia pun nak masuk dalam semak tu. Tiba-tiba daripada belakang dia dengar orang jerit nama dia, Naim, kau nak pergi mana? Terkejut dia sebab dia sangat familiar dengan suara tu, suara kawan dia tu. Dan dia pun pusing lah perlahan-lahan kat belakang, menoleh ke arah belakang, iaitu menghala ke kamp perkemahan dia orang. Bila si Naim ni pusing ke belakang, alangkah terperanjatnya bila dia nampak Kamal ada dekat tapak perkemahan tu. Kamal yang dia panggil dia tadi tu. Dan dia terkejut lah. Dan bila dia tengok balik dekat dalam hutan yang tempat mana Kamal kopi ori masuk tadi tu,
daripada dalam hutan tu jelas dia nampak ada satu susuk tubuh yang menyerupai Kamal berada di sebalik pokok, sedang tersenyum tengok dia. Senyumnya, dia kata senyum yang amat menakutkan. Jadi dia tahu dah, walaupun dia budak lagi waktu tu, dia dah tahu dah yang dekat dalam tu, yang tu bukan Kamal. Jadinya dia patah balik dan terus dia berlari ke arah Kamal. Kamal tanya dia, kau pergi mana tadi? Kau nak buat apa nak masuk hutan tu? Dan si Naim ni ceritakanlah apa yang dia nampak tadi. Dan bila dia cerita tu, Kamal kata, biasalah, ini kan hutan. Mak aku cakap hutan ni memang banyak benda-benda yang tu. Kamal dia kata, tak ada apalah. Itu je lah antara kisah yang menyeramkan yang berlaku kepada Naim semasa kemp tersebut. Dan Naim bagi tahu, sepanjang dia berada kat sana, tak ada lagi lah gangguan yang lain yang berlaku kepada dia dengan ataupun kepada peserta-peserta lain. Hanya sekali tu je lah yang berlaku pada diri dia sendiri. Cuma Naim bagi tahu dia tak boleh bayangkan apa akan jadi kalau Kamal tak jerit panggil dia tadi. Kalau dia masuk dalam hutan tu, kita pun tak tahu apa yang jadi pada Kamal. Tapi Alhamdulillah, nasib baik, Allah nak tolong mungkin, Kamal jerit panggil Naim sebelum dia sempat masuk ke dalam kawasan semak tu. Sebab pada mata dia nampak lagi si Kamal tu ada dekat dalam hutan tu. Jadi itulah kisah si Kamal. Kamal pula. Kisah si Naim yang nampak kawan dia Kamal masuk dalam hutan. Kisah yang kedua ni datang daripada Aida. Aida bagi tahu kejadian yang agak menyeramkan ni berlaku sewaktu dia tengah tunggu lift. Bila saja dia tengah tunggu lift tu, dan bila lift tu sampai dekat tingkat 7, rumah dia dekat tingkat 7, bila pintu lift tu terbuka aja, dia nampak dalam lift tu ada kawan dia yang bernama Nadia. Yang mana kebetulan malam tu dia, Nadia dan dengan beberapa orang rakan dia yang lain planning untuk keluar jalan-jalan lah pada malam tersebut. Malam pun tak ada, lewat mana dalam pukul 8 lebih malam tu, waktu tu. Dan bila dia ternampak je Nadia dalam tu, cun lah kan, kita turun sekali. Sin kawan-kawan lain pun mungkin tengah tunggu dekat bawah lagi. So dia pun tegur lah si Nadia ni. Sambil masuk lift tu dia tegur Nadia, "Hai Nadia, lambat kau turun? Aku ingat kau dah turun." Cuma Nadia tu dalam lift tu cuma pandang dia dan memberikan satu senyuman yang pada Aida rasa kurang selesa lah. Cuma Aida dia tak ada nak layan sangat. So masuk lift, dia tekan ground floor dan lift tu pun turun. Sepanjang lift tu turun, Aida bagi tahu Nadia, kawan dia yang tengah berdiri dekat belakang dia ni, senyap je. Dia pun tak apalah, dia kata. Dia pun keluarkan telefon. Dan dia nampak lah dekat handphone dia tu ada notifikasi WhatsApp yang masuk dekat dia orang punya chat group kawan-kawan dia tu lah. Dan bila dia buka chat group tu, dia tengok situ ada satu gambar selfie ramai-ramai. Dan bila dia buka aja gambar tu, dan caption dekat bawah tu dia bagi tahu, dia ada tulis salah seorang kawan dia ada hantar. Yang mana dia kata nama kawan dia ni yang hantar WhatsApp dekat dalam chat group tu bernama Ikin. Ikin tanya dekat si Aida ni, merujuk pada Aida lah, dekat caption dekat gambar bawah tu. Dia kata, "Aida, lambat lagi ke? Kami dah dekat bawah ni." Caption dekat bawah gambar yang dia hantar dekat dalam WhatsApp tu. Dan bila si Aida ni dia download gambar tu, dia agak terperanjat. Sebab apa dia terperanjat? Macam yang korang tahulah, dalam gambar ramai-ramai orang yang tengah selfie tu, dia nampak ada gambar kawan dia yang bernama Nadia kat dalam tu. Dan bila dia nampak je gambar tu kat belakang, bulu roma dia dah start meremang dah. Lepas tu kan, yang tak boleh belahnya, perempuan yang tengah berdiri yang dekat belakang dia ni,
boleh bergelak bai, terkekek-kekek, selalu je dia gelak. Gelak gitu. Lepas tu perempuan yang kat belakang ni dengan pakai satu suara kawan dia juga, suara macam suara Nadia juga, cuma suara dia agak creepy dan menakutkan. Boleh pula dia cakap, kau dah tahu ke? Kau dah tahu? Dan bila Aida dengar saja suara, seolah-olah suara kawan dia tu bercakap macam tu daripada belakang, Aida dah tahu dah, ini confirm aku dah kena ni. Jadi Aida pun Dia pura-pura lah macam dia tengah main phone, pura-pura macam dia tak dengar pun suara benda kat belakang tu. Then yang paling tak belahnya, Aida kata sewaktu dia tengah pretend tengah main handphone lagi tu, padahal dia dah keras dah kat situ, dia dah tak tahu dah nak buat apa. Ini epic sikit lah. Aida kata tiba-tiba dia rasa seolah-olah ada seseorang letakkan tangan perlahan-lahan, dia kata, atas bahu dia, belah kiri dia, dia kata. Waktu tu dia duduk dekat dengan button lift. So bahu belah kanan dia menghadap ke dinding, lalu bahu belah kiri dia tu tak menghadap ke arah dinding lah. Dia kata bahu belah kiri dia, tiba-tiba dia rasakan ada satu tangan yang sangat sejuk. Elok je dia rasa mendarat pelan-pelan atas bahu dia. Member waktu ni kata, aku rasa aku dah nak cair kat situ juga. Dia kata kaki aku ni aku rasa dah lembik dah ni. Dan dalam masa yang sama juga, tiba-tiba teng ground floor, door open, pintu buka, pintu lift terbuka. Bila saja pintu lift terbuka, member daripada tadi yang tengah ketakutan yang amat sangat ni, member terus pecut lari keluar lah, Mat. Kau tunggu apa lagi, bai? Member bila dia lari keluar macam tu, dan kawan-kawan dia nampak dia dekat daripada bawah blok tu, nampak dekat lobby lift tu, kawan-kawan dia macam, kau ni kenapa weh? Kau kenapa? Ramai lah kawan dia datang tanya kenapa. Dan selepas saja si Aida ni dah dapat tenangkan diri dah, dia ceritakanlah kepada kawan-kawan dia ni apa yang berlaku. Dan bila saja dia cerita dekat kawan-kawan dia apa yang berlaku, plan dia orang malam tu, dia orang nak lepak sekali tu, dia orang cancel. Dia orang semua balik. Dia orang teman Aida ni balik rumah dia dulu, dan dia orang ramai-ramai dia orang pergilah balik kat rumah dia orang masing-masing. Dan Aida kata itu je lah kejadian yang berlaku, yang paling seram berlaku dalam hidup dia. Dia kata itu ajalah kisah seram yang berlaku dalam hidup dia sepanjang dia hidup selama umur 35 tahun ni. Dia kata itulah salah satunya kisah seram yang agak seram bagi dia yang berlaku. Kalau korang duduk dekat tempat si Aida ni, apa yang korang buat? Kalau aku tak tahulah. Aku mungkin, kalau Aida nak cair, aku mungkin dah cair terus kot. Tak boleh lah dia main pegang-pegang bahu pula. Kau dah menyerupa jadi kawan dia. Dan bila kawan tu dah sedar yang kat belakang tu bukan kawan dia, kau boleh pula bersara. Dan bila kawan tu tak layan kau bersara, kau pegang pula bahu dia. Gila lah. Ini kita panggil dah tahap violent dah ni. Dia main pegang-pegang pula kan. Dah hai. Hantu pun boleh tahan lah. Okey lah guys, itu ajalah kisah untuk malam ni. Okay, sekian. Terima kasih dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. So, jangan lupa kita doakanlah kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Semoga mereka diberi keselamatan dan diberi kemenangan. Dan sesungguhnya, dan kita doakan jugalah supaya Palestin kembali merdeka. Amin.